Baik, pertama sekali kita nak tengok tajuk darab masa. Okey. Okey. So ini contoh pertama yang kita nak tengok. Baik, dalam darab masa kita banyak guna unit masa. Unit wang kita dah belajar, unit wang, dan lepas ni kita ada unit, banyak lagi unit lah. Cuma unit tu maksudnya apa? Unit tu maksudnya dekat tahun tu adalah unit. Kalau dalam darab saja, kita tak menggunakan unit. Kamu hanya gunakan 4 darab 11, 2 darab 5. Tapi bila dalam unit masa, kita akan penggunaan dekad dan tahun. Saya akan ulang sedikit dekad dan tahun ni. Kalau kamu lupalah, satu dekad bersama dengan 100 tahun. So itu adalah perkara yang kamu kena ingat sampai bila-bila. Okay? Baik. So bila dekad dengan tahun ni, cara kerja dia masih sama macam kamu buat tambah dan tolak. Kalau kamu lupa, pergi ulang kaji balik ya. Okey, kena buat bentuk lazim, asingkan dekad dan tahun dan buat bentuk lazim yang seperti yang dalam skrin ni. Okey. So ini penggunaan sifir 4. So tolong pastikan kamu tahu sifir 4. Kalau saya rasa 1 darab 4 ni semua orang tahu kan. Ini contoh yang mudah saja saya bagi. So 1 darab 4, 4. Okey. Dan 1 darab 4, 4. So apa jawapan dia? Baik. Jawapannya senang sangat. Sebab tak melibatkan penukaran unit. Okey. Tapi so jawapannya kenapa ni ya? Sekejap. Okey. So bila dapat 44 dekad ni, kamu tahu 4 dekad 4 tahun tu. So dia 4 yang dekad, tahun keempat. Okey. So ini senang sangatlah. Tak melibatkan pertukaran unit. Kalau nak bahagi 10 pun tak perlu sebenarnya. Ini pun tak perlu. Contoh ni kalau kamu nak tukar pada tahun lah. Okey. Baik. Seterusnya, contoh kedua. Jadi contoh pertama dan contoh kedua. Okay, kali ni kita nak sama juga dekad dan tahun. Buat bentuk lazim. 15 dengan 4 letakkan dalam dekad. 15 letak dalam dekad. 4 letak dalam tahun. Darabkan dengan 7. Okay. So ini sifir 7. Okay, saya tak nak tulis sifir 7. Kamu kena hafal sendiri. So bila sifir 7 ni, kamu kena tahulah. Okay, 4 darab 7 bersama dengan 28 ya. So jangan terus naik 2 ke atas sebab dalam cara kerja darab masa tak sama macam kamu buat darab. Kalau 28 ni, kalau biasa 2 naik atas kan. So 2 jangan naik atas dulu. Kita selesaikan darab tahun asing, dekad pun asing. So dekad ni 15 darab 7. Okay, 15 darab 7 ni. Okay, saya tunjukkan. Okay, kalau kamu tengok 15 darab 7 ni. Okay. Kalau kamu tengok 15 ni 15 yang darab 7 bukannya dia orang masuk lagi dah. Okey, bukannya 5 darab 7 15 darab 7. So kamu kena tahulah 5 darab 7 bersama dengan 35. 3 ni atas. 3 ni atas. So 1 darab 7 bersama dengan 7 tambah 3 bersama dengan 10. So dapat 105. Okey. So ini adalah darabnya yang kamu kena tahu dahulu. Okey. So kena pastikan kamu darab dahulu tahun dengan tahun, dekad dengan dekad. Okey. So maksudnya sekarang tahun kamu darab 4 darab 7 dapat 28. So 15 darab 7 bersama dengan 105. Okey. Baik, kamu tahu yang tahun ni kamu kena tukarkan unit. Sebab kamu tak boleh tinggalkan jawapan macam ni. Kalau kamu tulis jawapan macam ni 105. Okey. Kamu tulis 105. Lepas tu 28. Ini jawapan salah lah. Kalau kamu tinggalkan jawapan macam ni, jawapannya salah. So kamu kena pastikan kamu jangan tulis macam ni jawapannya. Okay, kalau kamu tulis jawapan macam ni, bermaksud kamu telah buat jawapan yang salah dan cara kerjanya tak lengkap. Okay. So kena pastikan kamu tolak 20. Kenapa tolak 20? Sebab kamu kena tahu satu dekad ada 10 tahun. Okey, satu dekad ada 10 tahun. So bermaksud 20 tahun bersamaan dengan 22 dekad. Kenapa 20? Kalau kita ambil 30 dah lebih. Kalau kita ambil 10 kurang. Jadi kita kena ambil yang paling hampir adalah 20. So kita tolak 20 dan 20 tahun tu kita tukar kepada 2 dekad. Okey. Ni So 2 dekad ni kita letak mana? Kita letak sebelah dekad ni. Kita tambah sebelah ni. Okey, ingat proses dia, saya ulang balik. Kita tolak 20. Okey, 20 ni kita tukar kepada dekad. Jadi 2 dekad kita tambah di sebelah sana. Okey. Alright. Dan
barulah kita buat proses akhir, mendapatkan jawapan akhir. Kita tolak dulu tahun, 28 tolak 20 bersama dengan 8, dan 105 tambah dengan saya ni dah tak betul ni. 105 tambah dengan 2 bersama dengan 107. Okay. Alright. So dapat jawapan 107 dekad 8 tahun. Okay. So kita terus kepada tajuk ketiga. Contoh ketiga. Contoh ketiga pula melibatkan unit abad dan tahun. Jadi saya ulang balik abad tadi. Satu abad berapa tahun? Satu abad bersama dengan 100 tahun. Jangan lupa ya. Ini benda yang kamu kena ingat sampai bila-bila. Satu dekad bersama dengan 10 tahun. Satu abad bersama dengan 100 tahun. Lagi satu minggu bersama 7 hari. Itu benda yang kamu kena ingat. Okay. So sama juga prosesnya. Kita buat bentuk lazim. Asingkan abad dan tahun. 28 abad letak di bawah abad. 40 tahun letak bawah tahun. Dan darabkan dengan 16. Okey, baik. Ini proses yang darab 2 digit. 2 digit darab ni kamu kena tahu yang darabnya tak sama macam kamu darab dengan ni. Kalau saya tunjukkan cara kerja yang paling mudah kamu buat adalah menggunakan kaedah kekisi. Kalau tak nak guna kaedah kekisi, nak buat bentuk lazim pun boleh. Okay, so saja saya tunjukkan cara kaedah kekisi. Kita darabkan dulu ni. Darabkan dulu yang ini dulu. So kamu darab dulu 40 darab 16 ni. So kalau kaedah kekisi 40 buat petak. Okey. 16. Sorry lah. Pen ni tak ada pembaris. Okey. Kalau tak nak buat bentuk ni, nak buat bentuk lazim pun boleh. Kamu boleh terpulang. So ni sifar. So 4 sifar 24. So ini dapat sifar 4 6 sifar. So jawapan ni berapa? 640. Okey. Baik, kemudian lepas siap ni, kita darabkan yang ni pula. Baik, hilang pula. Kita darabkan ni pula. Ini dengan ini. Okey. So maknanya 28 darab 16. Ini adalah proses yang pendaraban yang kedua. Maksud kalau tadi 28, ini kali saya tunjuk pula kaedah kedua. Buat bentuk lazim pula. Boleh, tak ada masalah Jangan tunjuk pula boleh ke cikgu? Boleh. Okey. So 28 darab 16, 48. 2 darab 6, 12 campur 4, 16. So 1 darab 8 ni dekat sini 8, 1 darab 2, 2. So tambahkan 8, 14, 4. So dapat 448. Okey. Ini dua kaedah saya tunjukkan lah. Kena pastikan kamu darab asing-asing jangan darab sekali. Okey. So kemudian apa kamu dah buat? Kena tukar unit. So pertukaran unit ni kena tolak. Kenapa tolak? Sebab kita nak tukarkan tahun ni kepada abad. So kamu tahu 400 pula. 100 tahun bersama dengan satu abad. So maksud kamu tukarlah kepada berapa abad? Kalau 600, 6 abad lah. Okey, 600, 6 abad. 100 tahun, 1 abad. So 600, tambah 6. Sama proses macam yang contoh sebelum ni, dekad dengan tahun. Cuma kali ni perubahan pertukaran unit tu kena ikutlah 100 tahun bersama dengan 1 abad. So kenapa tambah 6? Sebab kita dah tolak 600. Ingat ini. Di proses ni, kamu dah tolak 600 ni. Okey, tolak 600 ni. So tambah 6. Okey. Kalau tolak 500, tambah 5. Tapi kenapa tolak 600? Sebab kita ambil yang paling hampir dengan 640. So, kita buat penolakan dulu yang dengan dalam tahun dapat 40 dan tambah dalam abad ialah 454. 448 tambah 6 sama dengan 454. So, jawapan akhir dia 454 abad 40 tahun. Okey? Okey, baik. So, ingat 18 dekad 7 tahun ni kita buat dulu bentuk lazim. Bentuk lazim bahagi ni kena tahulah. Takkan saya nak ingatkan lagi macam mana bentuk lazim bahagi. Okey. So, pertamanya adalah kamu buat bentuk lazim. Okey. So, buat bentuk lazim 18 dekad ni. 18 dekad 7
7 tahun. Okey, bentuk lazim bahagi. Okey. Okey, luarnya 11. Okey, kita nak gunakan sifar 11 ya. So sifar 11, 11, 22, 33, sifar 11 sangat senang. 44, 55. Okey, cukup lah. Okey. Baik, 18. Kalau kamu tengok sini tak ada yang 18. So kamu paling hampir adalah 11. 11 ni yang pertama. So kita gunakan 11 di bawah. Okey. Right. So bila kita dah ada sifar 11, so kita tak bawah atas 11, atas tak 1 Jangan letak kat sini. Kawasan dia nombor 2 ni, nombor 2 sebabnya nombor 1 digit di belakang ni. Tolak. 8 tolak 1 bersamaan 7, 1 tolak 1 sifar. Baik, 7 ni adalah 7 dekad. Kamu tak boleh letak je bawah ni jadi 77. Kalau kamu buat macam ni, okey, betul salah? Betul. Tapi kalau kena unit yang berbeza, dia akan jadi salah. So, kena pastikan kamu tahu dulu, 7 ni kena jadi tahun dahulu. Okey, 7 ni kena jadi tahun dahulu. Ya. Okey, 7 ni kena jadi tahun dulu. Jadi 7 ni adalah bersama dengan 70 tahun. Ingat ya. 7 ni bersama dengan 70 tahun. So, tambah 70 dulu. Okey. So, ini kena pastikan. Okey. So, bila kamu tambah 70 bersama dengan 77. Nampak? Okey, bersama dengan 77. So, 77 ni kita bahagikan dengan 11 bersama dengan 7. 77 tak ada sini. 66. 77. Ni. Ini yang keberapa ni? Yang ke-7. So, tolak dengan 77. Alamak. Sama dengan sifar. Okey. So, jawapannya 8 dekad. 1 dekad 7 tahun. Masalah sekarang, kamu kena sedar. Jawapan nak dalam setahun. So, 1 dekad bersama dengan 10 tahun. So, tambah dengan 7. Dapat 17 tahun. Okey, kenapa tambah? Sebab kita siapa yang tak tutup mic ni? Okey, kenapa kita tambah? Sebab kita nak dapatkan tahun. Yang ini yang 1 dekad ni kita jadikan 10. 7 tahun ni kita tambah sini. Okey. So dapatlah 17 tahun. So jawapan akhirnya 18 dekad 7 tahun bahagi 11 bersama dengan 17 tahun. Okey. Kalau kamu tinggalkan jawapan 1 dekad 7 tahun, betul. Tapi kehendak jawapan tidak sama. Okey. Alright, contoh kedua. Okey, kali ini kita nak 21 abad 54 tahun bahagi 3. Okey, 21 abad bahagi 3. Tapi kita nak jawapan dalam abad dan tahun juga. Okey. So macam mana kita buat juga untuk lazim. Okey, bentuk lazim dia sama je. 21 abad 54 tahun bahagi dengan 3. Okey. Okey, alright. Saya ada alat menulis ni tapi sayangnya tak ada pembaris pula. Jadi bengkak-bengkok sikit lah. Okey. Baik. So, ini sifar 3. Tak apalah, saya buat sifar 3 untuk kamu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, apa ni? 24, 27. Okey. Okey. So 21 ada? Ada. Ini yang keberapa? Yang ke-7. So atasnya adalah 7. Bawahnya 21. Tolak. Tak ada apa? Tak ada baki. Dan kemudian kita bahagi yang ini pula. 54. 5. 1. Bawah 3. 5 tolak 3, 2, turunkan 4, jadi 24. Okey, so 24 ada. 24 yang ke-8. So ni 24 tolak
Yang atas 8 tick. Okey. Baik. Jawapan dia, adakah jawapan ni jawapan akhir? Ya, sebab apa kita tak perlu tukar unit. Okey. Dan 18 tahun ni tak boleh tukar jadi 1 abad. Tak boleh tukar kepada abad sebab dia tak cukup 100 tahun. Kalau lebih pada 100 tahun, kita kena tukarlah kepada abad. So, jawapan akhirnya 7 abad 18 tahun. Okey. Ini adalah cara kerja bahagi. Okey. Baik. Seterusnya, ini contoh akhir lah. Okey, contoh ketiga untuk tajuk bahagi. Baik, kali ni 86 abad, kita bahagi 20, kita nak jawapan dalam abad dan tahun. Macam mana pula ni? Okey, sama juga kita buat bentuk lazim. Okey. Okey, kali ni lain sikit sebab dia ada abad dan tahun. Tadi ada abad tahun. So 86 abad bahagi dengan 20. So sifir 20 ni saya terus shortcut lah buat sifir 20 lah, tapi senang ni sebenarnya sifir 20. Buat sifir 2, letak belakang tu sifar. Selesailah. 100, 12 sifar, 14 sifar, 16 sifar, 18 sifar, cukup sampai 9 je. So 86, yang paling hampir adalah 80. Ini yang keempat. So kita letak 80, letak 4, tolak. Okey. Ini jangan pula terkejut pula. Okey, so 6 tolak sifar 6. Baik. Ini ada kita ada lebih ni. 6 ni nak jawapannya macam mana? So kita kena jadikan dia tahun. Okey. So macam mana jadi tahun? So kita jadikan dia sebelah sini, kita jadikan letak sebelah sini. Ini ada sekosong tahun. Tambahkan dengan kosong. So bersama dengan 600. 600 tambahkan lagi bahagi panjang ni. So 600 ni bahagi 60. 60 ada. Ini yang ke 3, 60. Turunkan sifar. Sifar. Okey, selesai. Okey, barulah selesai. So jawapan dia senang. 4 abad 30 tahun.